Ni. Nak cerita pasal ni sikit. Okay, tak apa lah. Sebenarnya saja nak sembang ni. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni nak cerita sikit pasal kes kecil ni. Okay. Sekejap. Alah, Put tak bersuara lagi ni, Put. Radi, kau memang ada sini ke? Kalau ada, kasih respon sikit. Nak tengok sikit komen. Okay, betul lah ni. Okay, korang, tak apalah. Siapa yang ada Okay, hari ni, semalam, masa buat live semalam, ada yang tanya, tak nak racun ITX lagi ke? Rasa Put kot yang cakap tu. Okay, tak nak racun ITX lagi ke? Okay. So, ni bukan video building ni bukan video PC build. Sebab dah build, malas nak cabut, lepas tu pasang balik. Just nak tunjuk ada satu case yang agak menarik untuk ditunjukkan. Okay, iaitu GameX Violin. Okay, sekejap. Sekejap. Glare Sekejap. Tu, okay. GameX Violin So, case ni dia sebenarnya adalah klon bagi Inwin Chopin. Okay, sekejap. Rasa kalau Google boleh korang nampak kot. Inwin Chopin. Okay, tengok ni. Ni Inwin Chopin. Okay. So, dia adalah klon lah sebenarnya, Inwin Chopin ni. Kalau korang tengok pun nampak sebiji lah. Okay, Inwin Chopin ni. Sekejap. Okay, tu lah. Mana gambar case dia? Ni. Okay. Mana gambar. Okay. So, kalau korang tengok pun, it's very identical lah. Okay. Case Inwin Chopin ni. Tapi dia clone. Dia murah lagi. Dan dia ada RGB kat sini. Okay. So, sekejap. Ada komen baru lah. Okay, tak apa. Okay, Khairi cantik case. Memang cantik case ni. Tapi case ni kecil lah. Okay, so sedikit pengenalan Case ni, okay, nama dia GameX Violin. Sekejap tunjukkan korang sekejap. GameX Violin. Okay, ni. Okay, GameX Violin. Dia ada black dengan dia ada silver lah. Okay, so ni yang beli yang silver punya. So, case ni, pertama sekali tadilah dia clone kepada Inwin Chopin tu. Yang kedua, dia untuk mini ITX sahaja. So, micro ATX atau ATX tak boleh join. And to compare how small this case is, korang boleh compare dengan phone. Okay. Ataupun controller lah kat sini. Okay, as you can see, dia agak kecil. Okay, kita compare dengan ni lah, 60% keyboard. Tu. Okay. Oh, lighting tak berapa kena Sekejap. Kalau on lampu ni, sekejap Tapi lampu ni dia bukannya putih lah, dia orange sikit. Jadilah janji ada lah kan. Okey lah, menyalalah sikit at least. Okey. So, korang tengok ni, case ni. Dia kecil. Okey. Ni comparison kalau dengan phone. Ni comparison kalau dengan keyboard. Okay. Case ni, yes, dia tak boleh letak GPU. Dia memang tak ada. Okay, dia tak ada slot untuk GPU. So, korang boleh tengok di belakang ni. Okay. Dia tak ada space pun untuk sama ada low profile GPU kat bawah ataupun kita letak PCI riser kat sini. This case memang sepenuhnya untuk APU ataupun built-in graphic card punya PC lah. Okay. Dia memang tak letak GPU. Dekat YouTube ada orang mod case Inwin Chopin ni untuk diletakkan 1050 low profile. Tapi dia mod lah, maknanya dia pakai Dremel, dia potong besi mana yang patut, dia tambah fan apa semua dan dia jadi. Tapi out of the box tak boleh. So dia integrated graphics sahaja. So case ni dia kiranya macam perfect untuk office setup ataupun siapa yang pakai AMD yang integrated the Vega 11 ke Vega 8 yang power tu boleh jadi emulator lah. Okay, nak main game PS1, PS2, Game Boy ke Nintendo ke apa ke.
harga di Taobao, sebab kat Malaysia dekat kedai-kedai loyak memang tak adalah kes macam ni. Kalau ada pun dekat Shopee, cuma tak pasti Shopee tu dia jual local ataupun dia pre-order dekat Taobao. Tapi kalau kat Taobao, harga dia sekitar 300 sampai 350 ringgit termasuk shipping ke Malaysia. Dia datang dengan power supply kat bawah ni. Okay, kita buka terus lah nak tengok. So kes ni nak buka very simple. Dia ada satu screwdriver sahaja yang tutup side panel ni. Okay, kemudian tarik ke belakang je. Okay, there you have it. Okay, so nampak kes dia simple. Dalam dia simple je. Okay, so kita ada Intel cooler ni. Sekarang ni PC ni pakai i3 10105. Dia tak ada F. Okay, kalau ada F, maknanya dia tak ada grafik. Ni tak ada F, maknanya dia ada integrated grafik. Motherboard Asus ROG B460, Asus ROG Strix B460i. RAM value sahaja, dia ada Kingston 8GB x 2 keping 16. Lepas tu power supply yang dia dah bagi siap-siap kat sini. Ni form factor power supply ni nama dia Flex, FLEX. Okay, dia punya form factor dia berbeza dengan yang kita biasa jumpa lah, ATX ke SFX ke. Dia kecil je, tapi dia bising sikit lah. Okay, so ini je yang ada, that's it. Okay, motherboard ITX, processor, RAM, lepas tu kalau ada SSD kat sini lah. Okay, dan segala kabel-kabel semua disumbat ke belah dalam ni, nampak tak? Sekejap. Tu belah dalam ni. Okay, tu tempat-tempat untuk sorot kabel lah. Kalau pakai casing ni untuk AMD, satu isu dia adalah stok cooler AMD dia agak tinggi. Respire tak ingat. Okay, so dia agak tinggi, therefore dia tak sesuai lah. In fact, kalau korang buka YouTube, Kyle Bitwit, cuma bukan dalam Bitwit punya channel kot, tak tahu channel orang lain ke apa ke, dia ada buat modification sikit, di mana apa yang dia buat adalah dia potong ni bulat, ikut ngam-ngam AMD cooler punya spec tu lah, supaya nanti bila pakai fan tu tersembul keluar kat situ. Okay, and then connectivity yang ada kat depan ni adalah kita ada dua USB 3.0, okay, satu headphone jack, satu mic jack, lepas tu USB Type-C. USB Type-C kelakar sikit. USB Type-C ni bukannya cucuk dekat USB Type-C motherboard, tapi cucuk dekat USB 2.0. So ni sebenarnya penipu je lah. Kita faham Type-C ni dengan USB 3.0 sama ada lebih kurang sama laju atau dia lagi laju. Tapi sebab dia cucuk dekat USB 2.0, maknanya dia lagi slow daripada ni. So memang takkan pakai pula Type-C ni. So USB 3.0 2, headphone jack dengan mic jack. Kemudian ada satu button untuk power on, satu lagi button ni sebenarnya untuk RGB. Okay, bukan untuk reset lah, ni untuk RGB. Okay. Power supply dia sebenarnya yang GameMax punya, dia tak bagi macam Chopin. Chopin bagi 200 watt ke 150, lupa lah. Sekejap. Chopin dia bagi 150. Okay. GameMax dia bagi 180. Sekejap. Ada tak sini? Ni. GameMax dia bagi 180 watt. Dia kata ada 80 plus bronze, tapi tak nampak pula 80 plus bronze tu dekat sini. So power supply ni pun not sure dia berkualiti ke tak, tapi sebab pakai ni untuk work from home system sahaja, bukan pakai graphic card ke apa ke, so lantak pi lah. Okay. Dia sebenarnya ni PSU C4, PSU yang macam AVF, Armageddon apa semua tu, memang tak digalakkan pakai. Tapi kalau korang punya PC tu sekadar PC office, kan, memang tak ada graphic card, bukan untuk high power punya machine, okey je pakai. Okay, kalau orang kecam tu tahan je lah telinga. Okay. Dia yang kena kecam kalau korang boleh mampu beli graphic card mahal, tapi power supply korang beli cikai-cikai. Sebab tu kena kecam tu. So okay, ni power supply ni 180 watt. 180 watt sebenarnya memang cukup untuk ni. Melainkan kalau processor kat sini pakai yang memang very high power, contohnya i9 ke apa ke, maybe kurang sesuai lah. Tapi kalau pakai i9 dalam ni memang panas lah, tak sesuai. Sebab dia punya fan system dia, dia punya airflow system dia hanyalah ini fan dia. That's it. Dia tak ada fan atas, tak ada fan, tak ada exhaust. Okay. So semalam ada orang tanya,
low profile cooler biasanya nak set up intake ke exhaust. Okay, so ni jawapan dia. Jika case, contoh macam case macam ni, dia tak ada ruang untuk kita letakkan fan untuk dia exhaust hot air dalam ni, sebaiknya cooler ni kita set exhaust. Supaya bila cooler ni berfungsi, maknanya dia akan sedut angin daripada lubang yang ada dan angin tu keluar ke sana lah, ke depan. Sebab kalau dia sejukkan kat dalam, dia sejuk okey, tapi hot air tu macam masih trap dekat dalam ni. Of course dia akan keluar by natural convection. Hot air tu akan naik. Okey, tapi tak ada fan yang membantu keluarkan angin panas tu. So bila kita gunakan intake, kita buat sebagai intake, dia sejukkan prosesor tapi sebenarnya sekeliling ni masih panas. Okay, cuma yang ni stok cooler Intel ni tak reti pula nak buat dia jadi exhaust, kena terbalikkan fan ke apa tak tahu, so biar je lah. Okay, dan memang tak ada low profile cooler pun nak pakai, so biar macam ni je lah. Okay, so itu untuk yang bahagian depan lah. So ini power supply. Tadi ada orang tanya pakai controller apa Okay, RGB dekat sini dia bukannya ARGB ataupun RGB yang 12 volt for pin tu. Dia adalah ARGB yang bukan ARGB pun, RGB yang kita kena cucuk dekat power supply punya connector. Power supply yang diberi ni dia ada satu port untuk kita cucuk benda ni. So nanti bila kita on, kita just tekan-tekan ni je lah untuk tukar apa tu, warna tu. Dia basically macam reset button yang kita biasa jumpa dekat case iGo, Techwear ke apa ke, kita guna reset button. Alright. Then apa lagi? Basically untuk depan ni tu je lah yang ada. And then untuk belakang dia, okay. Sekejap, ada yang terlepas pandang komen tak? Sekejap. Okay, tak ada. Okay, benchmark bang. Nantilah bang, ni i3 je malah nak benchmark. Kontrol belakang tu pakai brand apa? Mana kontrol belakang? Tak ada kontrol belakang. Okay. So untuk belah sini pula, dia bagi kita install sebenarnya tak ingat spek. Rasanya dua 2.5 hard disk ataupun SSD lah, 2.5. Satu sini, satu sini. Dan sebenarnya tak pasti macam mana, tapi sebenarnya ini boleh juga letak optical drive, tapi tak jumpa pula kat mana. Tak tahu ada ke tak ada, macam tak ada je. Atau itu mungkin case lain lah. Tapi tak apa, optical drive orang tak pakai dah sekarang. Oh, joystick. Ni. Ini Gamester. Gamester kelakar lah. Sebab biasanya bila kita cerita pasal RGB ada controller juga kan. Okay, sorry, salah faham. Ni Gamester T4 Pro. Okay, Gamester T4 Pro. Dia pakai ni Bluetooth Okay, Bluetooth ni 2.4 lah, 2.4 connection. Dan so far main ni memang tak ada isu connectivity. Cucuk je dia boleh terus plug and play lah. Right. Sorry, salah faham. Okay. Okay, so belakang dia boleh install dua 2.5 hard disk ataupun SSD. Kemudian kalau contohnya kita punya motherboard tu tak datang dengan Wi-Fi, kita boleh beli Wi-Fi yang M.2 tu, lepas tu kabel dia kita boleh selit-selit dan dia memang ada cut out dekat sini lah. Ada ruang untuk kita selit keluar kabel tu dan dia bagi dua lagi cut out kat sini untuk kita keluarkan antena dia lah. Okay, sini pun boleh buat. Tapi sebab Wi-Fi dah memang ada dekat motherboard ni, dia tak ada isu lah. Okay, motherboard ITX kebiasaannya memang datang dengan Wi-Fi. Kecuali jika tidak dinyatakan lah. Contohnya macam kalau Intel yang tak ada Wi-Fi, Biostar Z490T dengan Valkyrie Z590. Kalau salah betul kan geng ITX, tapi dia tak ada Wi-Fi, kena beli asing. Tapi dia murah lah. Okay. So that's it, simple je. Motherboard, processor, RAM. Kalau ada SSD lah. Okay. Kemudian kita pasang 2.5 inch hard disk ataupun SSD dekat sini. Selesai masalah. Kabel management dia semuanya bergantung kepada cara kita menyelit-nyelitkan kabel tu dekat sini lah. Isu dia adalah memang masa lepas pasang, nak sumbat motherboard tu ke dalam ni memang satu cabaran jugalah. Nak bagi dia flush betul-betul masuk. Sebab dia bukannya boleh masuk macam tu betul ke belakang sikit. Dia macam kena sengitkan sikit, angle-anglekan sikit baru boleh masuk. Okay. So tu je, simple case ni. Dan dia berdiri macam ni lah. Ataupun kalau kita nak baringkan, kita baringkan macam ni.
Sebab prosesor kat sini. Korang jangan baringkan macam ni pula. Kan? Tutuplah prosesor tu. Bang Faizul, okay, terima kasih datang. Sekejap, apa lagi komen ada ni? Mantap ke? Mantap. So far penggunaan mantap lah. Power plug dia bukannya standard. Tapi memang masa beli tu dia bagi sekali power cable. So tak ada isu lah. Okay? Tapi kalau korang cari kat seri komputer ada je yang kepala macam ni sebenarnya. Dia tak standard kepala dia. Kepala yang standard, malah nak tunjuk. Ada kat belakang, malah fikir. Bukan Chopin, ni yang murah punya. Okay? 3.5 kalau tak silap tak boleh masuk. Sebab 3.5 tebal. Kalau tengok spek dekat website, sekejap. Kalau tengok kat website dekat sini, ni nampak ni. 3.5, 0. So tak boleh. 3.5 memang agak besar, so dia tak muat nak masuk. Yang buat masuk ialah 2.5 sahaja. 2 biji. Okay, satu sini, satu sini. Apa lagi spek dekat sini ya? Dan dia ada VESA mount. Cuma, sekejap. Ni, dia ada VESA. Ni. Ke sebut VESA, tak kisahlah. Okay, dia ada mount kat sini. Cuma tak sure boleh ke tak sebab berat ni. So kalau korang nak gantung contohnya dengan apa tu? Monitor punya arm, okey. Tapi kalau korang nak letak dia belakang monitor, jangan. Okey, berat ni, sangat berat. Okey. Cuma tak pernah nampak lah orang guna monitor arm tu untuk letak casing kan. Pelik sikit lah. Ada orang buat dalam grup ITX saya tu, tapi dia buat dekat desk mini, ASRock. Okey. Apa lagi? Power plug dia, ni pelik sikit. Berapa bang? Harga dia tak sampai 300.5 dekat Taobao, termasuk shipping. Hari tu beli dalam 330, 340 macam tu. Dia depends on conversion rate jugalah sebab yuan to Malaysia ringgit kan. Dah, simple macam tu je. So dah siap pasang, tutup balik. Lepas tu case ni dia macam fingerprint magnet sikit sebab bila dah pegang dia punya kotor tu, korang nampak kan? Nampak kan? Dia agak ketara lah kat sini. Okay. Motherboard pakai Asus ROG B460i. Kita scroll ni kejap. Nanti tengok balik ke depan Okay, so far ada orang tanya pasal temperature dengan benchmark. So far tak buat benchmark dengan tak test temperature sebab dalam ni pakai i3 je, malas. Memang sistem ni bukan sistem yang panas pun. PC ni memang digunakan oleh wife sebelum ni untuk work from home. Tapi sekarang dia dah pergi office kerja sepenuh masa. So PC ni terbiar dekat meja kat situ, tak ada siapa pakai. Sebab tu hari ni rasa macam nak buat sembang sikit lah pasal kes ni. Okay. Lain-lain apa lagi yang perlu bincang? Tak ada apa dah kot. Tak ada dah. Okay. The installation is very simple. Okay. Memang pasang dah settle. Okay. Power supply ni je lah isu sikit sebab dia flex. So kalau contohnya dia rosak, power supply flex ni tak sure kalau boleh beli dekat kedai. Tapi kat Shopee ada jual lah. Cuma kalau siapa-siapa yang tak reti kan, dia nak cari replacement ni susah sikit lah. Okay. And then kita pasang balik. PSU, bukan flex. Ni SFX bukan, SFX besar lagi. Ni flex. Flex PSU. Sekejap. Google tengok This is flex PSU. Dia panjang. Okay. Kalau SFX ada gambar tu. Jap. Ni, senang cerita tengok gambar ni. Mana gambar tadi? Hilang. Oh, kat sini, sorry. Tu. So, SFX bentuk segi empat dia masih macam ATX, cuma dia kecil sikit. Flex dia panjang. Dia rectangle. Okay. Dan dia bising sikit sebab fan dia kecil. So, bila fan dia kecil, kalau tengah full load, dia bising lah sebab dia pusing kuat dan sebab fan dia kecil, dia bising sikit lah. Grill atas muat letak 40mm tak? Rasa macam muat ni. Cuma, dia akan interfere sikit dengan 4+4 pin lah. Kabel ni. Nampak ni kabel. Okay, dia sedikit interfere. Tapi boleh lah, boleh je ni. Kena pakai case yang tak ada VRM heatsink kat atas. Case yang biasa-biasa. Sebab kalau case tu ada VRM heatsink, dia akan kacau sikit. Okay. Tapi boleh try lah. Saya nak try, saya tak ada fan bang. Kalau nak bagi saya try, pinjam fan. Siapa ada fan 40mm bagi pinjam. Okay, boleh try. Okay. Of course, bila kita ada exhaust fan, dia lebih better lah daripada tak ada kan, supaya dia boleh keluarkan angin panas ni. Okay. So kalau contohnya korang pakai PC macam ni,
dan korang ada low profile cooler, terbalikkan fan tu supaya fan tu sedut udara daripada atas dan keluar macam tu. Dia lebih efisien. Negative pressure macam tu lebih efisien daripada positive pressure lah. Okay. So kalau korang nampak kat sini pun sebenarnya PCI ni tak ada apa-apa pun. Okay, tak ada riser cable, tak ada apa. In fact, tak ada ruang pun kalau kita pakai riser cable nak masuk bawah ni untuk kita install graphic card. Sebab memang bukan untuk graphic card. Settle. Dah. So basically tu je lah. So kita try pasang tengok macam mana. Cuma nak pasang tu kena pergi sana. Tak payahlah pasang kot. Nantilah video pasang tu. Sebab kabel dia tak ada. Dia kat situ. Okay, apa lagi nak tanya? Video pendek ni, tak ada apa. Motherboard ni memang best, ROG ni. Sebab dia, yalah ROG kan. Sebab dia pakai Wi-Fi 6. Sebenarnya ROG punya Wi-Fi bukan macam ni. Dia ada echo ikan dia tu, echo jerung dia tu. Okay, tapi sebab echo jerung tu dah pakai kat PC lain, so dia pakai antena lah. Tak kisah apa, lebih kurang je. Okay, so disebabkan ini integrated graphic, maka bila kita pasang kat monitor, kabel tu akan cucuk sama ada kalau dia pakai HDMI, cucuk HDMI lah. Kalau dia pakai DisplayPort, cucuk dekat DisplayPort. Okay. So, kalau PC tu berdiri, dia akan macam ni. Okay. Sekejap, bagi korang nampak betul lah. Okay, macam ni. So, kalau PC tu dibaringkan, salah. Macam ni. Okay. Dan Wi-Fi ni boleh letak kat atas sikit lah. Antena dia ni. Just make sure that kita jangan buat dia macam pre-built. Ada certain pre-built, kalau korang perasan, macam HP ke Dell ke, bila dia buat PC yang horizontal macam ni, kita boleh letak monitor dekat atas. Okay? Ni tak boleh. Okay? So jangan apa ni? Jangan letak apa-apa kat atas ni. Sebab ni ada mesh untuk intake angin ataupun exhaust angin lah. Alright? Low profile GPU tak muat. Case ni memang tak boleh masuk GPU. Low profile ke, tak ada profile ke, picture profile ke, memang tak boleh. Ringkasnya. Melainkan korang pandai mod, bolehlah. Okay. Ada orang, ada Dremel, ada drill, settle je masalah. Kan? Ada nampak abang punya ultra wide prism, kalau buka YouTube betul ke ada bar kira? Betul, yes. Sebab, kena faham macam ni. YouTube punya video 1080p. Okay, 1080p. Maknanya dia punya aspect ratio dia 16:9. Bila kita pakai ultra wide, okay, ultra wide, ratio dia dah jadi 16:9. 21:9. Okay? 21:9 maknanya dia memang tak cukup stretch. Macam ni nak cakap? Macam ni lah, macam ni. Ni 21:9. 21:9. Tapi YouTube video 16:9 je. Sebab tu memang ada bar kiri kanan. Normal lah. Dia sama juga reason macam kalau korang buka cerita kat TV, tapi cerita tu cerita lama. Dan dia tak remaster. So cerita lama, TV punya ratio waktu tu 4:3, 4:3. Kita punya ratio 16:9. Sebab tu kalau kita tengok cerita tu kat tengah-tengah akan ada black bar kiri dan kanan. Sama juga macam kalau tengok YouTube dekat phone pun, sebab phone dia wide. Aspect ratio dia wide. Sebab tu movie tu muncul kat tengah-tengah je. Kalau kita paksa, contohnya macam YouTube tak boleh paksa lah. Tapi kalau kita paksa, let's say kita ada movie yang kita download ke apa ke, kita tengok dekat ultra wide screen, nak make sure tak ada bar langsung, kita kena stretch. Bila saya jadi tak lawa lah, jadi orang jadi penyek-penyek kan. Kalau orang tu jadi macam ni, bila kita stretch jadi macam tu. So dia tak natural lah. So itu normal je sebenarnya, ada bar kiri kanan tu tak ada isu pun. Pasal kes settle dah. Apa lagi nak tanya? Kalau ada nak tanya lah. Mana geng ITX ni? Geng ITX masuk. Alright, sama-sama. Grup sebelah mana kasih share link? Okey, kejap Syuhir, permission untuk share link dekat komen boleh tak? Dekat grup ITX. Link live ni. Boleh lah. Sebab tak buat live pun kat grup tu, bagi link dekat komen je. Boleh kan? Kena tanya permission moderator tu kejap Okey, alternatif lain Let's say ni yang kepada yang baru nak join ITX.
let's say korang nak PC sekecil macam ni, okay, tapi yang boleh masuk graphic card. Ada? Okay, jom kita Google. Ni pengenalan kepada orang yang baru nak join ITX lah. Antara yang kita ada adalah K39. Okay, case K39. So case K39 ni dimension dia lebih kurang macam ni. Okay, tapi dia ada dua chamber. Chamber depan tu untuk motherboard, RAM apa semua. Lepas tu kita pakai PCIe, kita akan pusing. Sama ada pusing tu ke atas atau pusing ke bawah, depends pada orientation motherboard tu lah. Dan graphic card tu akan berada dekat sebelah lagi. Syarat dia graphic card tu mesti pendek. Tengok case tu. Contohnya macam kalau K39 rasanya graphic card tu maksimum 190mm sahaja kot, 19cm. Dan problem dia biasanya ialah graphic card yang high end tak ada pendek-pendek macam tu. Okay. So ni contoh. Kejap. Dia dual chamber. Okay, ni chamber depan dia. So tu chamber depan dia, iaitu ada motherboard, processor, cooler apa semua dengan RAM. So chamber belakang dia yang ni lah. Macam ni. Ni graphic card. So antara yang memang muat MSI Aero ITX sebab dia memang pendek. Okay. Lepas tu bawah tu power supply lah. Cuma ni lain sikit lah. Rasanya dia ubah power supply ni. Dia tukar jadi Pico PSU rasanya lah. Okay. So ni contoh lain. Dia pakai MSI Ventus. Okay, kita ada K39. Lepas tu kita ada ni Metalfish S3. Tu. Okay. Pun lebih kurang. Si ada handle lagi. Okay, Metalfish S3 ni. Cuma dia ada dua jenis. Satu yang pakai flex power supply yang kecil ni. Satu lagi S3 Plus dia pakai SFX power supply. So dia akan besar sikit. Okay. So kalau yang S3 ni S3 Plus. Sebab dia ada power supply SFX kat bawah ni. Kalau yang S3 biasa dia pakai flex macam ni. Okay, tapi design layout semua lebih kurang lah. Dia lebih kurang besar ni. Mungkin dia panjang, dia tebal sikit. So dual chamber, satu untuk graphic card, satu untuk motherboard lah. Okay. Apa lagi? Apa lagi case macam ni ya? Tak ingat lah. Okay, tak apa. So kalau contohnya korang nak tahu pasal case, nak tengok, dia ada satu website tau yang berguna untuk cari maklumat pasal case ni. Nama dia casn.com. Okay, nak ajar sikit lah cara kita ni. Jom nak adjust sekejap supaya korang boleh view besar sikit. Sekejap, Okay, kita besarkan sikit ni. Sekejap, nak besarkan macam ni lagi ya. Okay kot, besar sikit. Okay, so case N ni, kalau korang masuk, okay, dia ada pelbagai case. So contohnya korang nak sort case ITX tapi nak tengok volume daripada terendah sampai tertinggi. So kita pergi dekat tag. Lepas tu kita tick dekat ITX contohnya. Lepas tu kita sort dekat sini. Ni ada volume ni, volume up. Volume up ni maksudnya daripada volume terendah sampai tertinggi yang ada lah. So antaranya ni lah. Dia banyak case sebenarnya. Tapi biasanya yang awal-awal ni, yang kecil-kecil macam ni, APU punya case. Maknanya kita tak boleh pasang graphic card pun lah kebiasaannya. Okay, contoh macam ni, SGPZ K30, Metalfish ni cantik juga. Dia tiru design macam Mac sikit. Okay. Dan ini power supply dia kat luar. Dia pakai power supply Pico macam laptop. Okay, dia tak ada power supply flex macam ni. Dia kat luar. Okay, apa lagi ada? A07 ni pun lebih kurang macam K39 tadi dengan ni, Velka 3 ni. Okay. So kat sini kita boleh nampak semua detail dia. So berat dia 1.5 kilo, dia 3.9 volume. Lepas tu power supply dia flex. Okay. GPU max length 175. Kecil lah sebenarnya kalau 175mm ni. Graphic card apa tak tahulah. Okay. But if you want a small system, you have to compromise lah. Cari graphic card yang kecil, cari cooler yang kecil. Semua benda kecil-kecil lah. Okay. Apa komennya ada?
Okey, tu je. So, KSN ni antara website yang best lah. Contoh lain, katakanlah korang memang nak cari case ITX, tapi korang nak dia punya power supply tu SFX. Okey, select SFX kat sini. Lepas tu submit. See? Dia akan tunjukkan case-case ITX yang pakai SFX power supply. So, okey lah, kita boleh susunlah volume up daripada paling kecil kepada paling besar. So, ni antara case yang ada lah. Antara yang famous K55 ni. Lepas tu kita ada ni Z4 ZS A4 ni pun smart gila case ni. And then ni ada dua lah. Pasal apa lagi Galaxy A4 dah macam nama ni pula, apa? Samsung. SGPC K70 ada Form DT1. Ni terbaik punya case Form DT1 ni. Mechanic Master ni pun smart juga. Note 202 ni ada kat Malaysia. Clark A5 ni pun ada orang pakai. Metalfish S4 ni ada orang pakai. Metalfish ni antara barang yang famous lah, Metalfish. Ataupun nama lain dia Barracuda. Tak tahu kenapa nama tu pelbagai. Tak apalah. Okey, lepas tu katakanlah korang nak pakai ITX tapi tak nak tukar power supply, nak kekal pakai ATX. Tak apa, kita try tengok ada tak. ATX 12 volt. Tengoklah ada ke tak Sekejap. Okey, Jonesboro T8, K77, K66. Oh boleh, tak tahu pula. Clark A5 Max, tinggi ni. Okey, akad SSUPD, yes, boleh. Mahal case ni. SSUPD ni 500 lah lebih kurang, ada kat Malaysia. Shaku ni pun ada kat Malaysia. Okey, Cooler Master ni memang ada kat Malaysia lah. Apa lagi ada? Regentec Ophion ada kat Malaysia. Q2 ada. Silverstone mana Silverstone? Sugo. Okey, ni Sugo lama ni. Okey, ni Factory Design ni pun ada. Invasion X1 ada. SG13 tak ada Patutnya ada Silverstone SG13, tapi tak ada pula kat sini. Habis. Ni satu lagi, ni orang panggil popcorn machine. Dia case ITX, tapi dia besar. Okay. So korang boleh display case korang tu macam popcorn machine jugalah. Okay, ataupun bukan popcorn machine, claw machine. Yang korang bayar lepas tu pakai claw. Itu judi tau, jangan buat benda tu judi haram. Okay. Main keep juga ke tak? Tak main. Mantap, baru tu ada website macam ni. Yes, website tu. Boleh tak recommend mobile tech yang ada 2 M.2 slot sebab nak convert? Okey, yang ada 2 M.2 slot ni biasanya memang ada yang mahal sikit. Contohnya kalau AMD B450 ada kah? Alamak, bab ni dah tak katam dah. Tak ingat dah. Biasanya dia takkan ada dekat motherboard ITX yang low end series. Dia akan ada up sikit. Contohnya macam kalau sekarang ni tengah pakai motherboard B560M. Kalau pakai B560 yang high end sikit macam Asus ROG ataupun Aorus, dia ada. Tapi ASRock dia biasa-biasa, dia tak ada. Okey. Lepas tu kalau pakai macam H470 ataupun H570 ataupun Z series, dia adalah. Kalau makin high end motherboard tu dia memang adalah 2 M.2 slot. Cuma macam Intel, kena make sure, contohnya lah, kalau anda beli Intel motherboard ITX, actually micro ATX atau ATX pun sama juga. Yang untuk 11 gen, maknanya H510, B560, H570 dengan Z590. Kalau nak pakai lebih daripada 1 M.2, kena pakai Intel yang 11 gen juga. Kalau pakai 10 gen tak jadi, dia akan disable satu port. Atau maybe 2 port, tak pastilah berapa port yang ada. Tapi biasanya kalau kita pakai yang 10 series dekat 11 gen punya motherboard, akan ada beberapa feature yang disable. Okay, so kena pastikanlah benda tu. Casing yang muat NZST S63, nak dia mana sekejap? Sekarang tak ingat series ni. Ni yang 280 punya. Ni 280 Kalau ini antara yang boleh muat adalah sama ada Cooler Master NR200. Letak dekat tepi. Okay, ni 200 sekejap. Sama ada NR200. Ni famous lah kat Malaysia, memang bersepah lah case macam ni. Kat Loyat pun banyak aja boleh beli. Online pun boleh beli. Mana gambar? Gambar tak load lah. Ni, okay. So kalau kita pakai 280, kita kena mount kat tepi. Satu lagi case yang lebih bangsawan sikit, SSUPD Meshlicious. Kita letakkan 240 AIO tu, 280 AIO tu dekat depan. Ya.
Allah, website sendiri slow. Sekejap. Okay, so inilah dia. Ni, kita akan letak IIO dekat depan. Macam ni. Okay, tu. Antara apa lagi? Apa lagi ya? Okay, kita boleh guna KSN lah. Kejap, boleh tak? Ni. Kita gunalah S280. Okay, submit. Okay, tak banyak. SSUPD pun tak masuk kat sini. Cougar Dust, Valkit, semua tak boleh dengar. Tak tahu. So 280 memang limiting sikit sebab 280 besar. Okay. TechWare Fusion still okay tak? Still dia, kalau kita memang biasa pakai case TechWare, dia memang case TechWare punya standard lah. Tapi kalau dia adalah clone kepada Cooler Master NR200. Tapi siapa pernah build dekat NR200, lepas tu build dekat TechWare Fusion, akan rasa beza kualiti. Cooler Master berkualiti lagi besi dia. TechWare Fusion dia rasa macam cheap material sikit. Okay? So dari segi kualiti, memang Cooler Master menang lah. Tapi dari segi flexibility, TechWare Fusion boleh masuk full micro ATX. Lepas tu dia support ATX power supply. So dari situ dia menang lah. Okay? Sebab dia lebih fleksibel. Cooler Master dia khas untuk ITX sahaja, ataupun sesetengah micro ATX yang kecil-kecil, macam 3 slot PCI dengan 2 slot RAM sahaja boleh masuk. Dan dia mesti guna SFX power supply. Kalau nak pakai ATX power supply, kena beli adapter asing. Itu kalau NR200 lah. ZX1 impian, yes, Equinix memang cantik. Website KSN tu ada ke untuk tengok case tu ada dust filter ke tak? Tak ada. Tu tak ada. Nak tahu case tu ada dust filter ke tak, rasanya kena buka website case tu lah untuk tengok. Okay, kalau tengok pun kat sini macam tak ada je option untuk dust filter, tak ada. Dia ada glass dengan no glass lah, atau material. Okay. So sebagai contoh, kalau kita tengok website, okay, katakanlah Cooler Master NR200 So kalau kita buka dekat NR200, sepatutnya dia akan bagi tahulah pasal dust filter tu. Sekejap. Dia bagi tahu sekejap Customization, cycle flow. Okay, tengok spec sekejap. Material steel, plastic, mesh. Sekejap. Tu tak bagi tahu pula. Ada kot somewhere tapi tak perasan kat sini. Tapi dekat KSN tak ada. Okay. Apa lagi soalan kalau terlepas pandang? Tak ada kot. Tu je lah. Tapi itulah, kebanyakan kes-kes yang ada dekat KSN ni pun memang tak banyak ada kat Malaysia pun. So kita memang kena beli dekat overseas juga. Ada certain case yang kita kena beli custom, pre-order. Okay, maknanya kita kena beli dekat website dia sahaja. So kadang-kadang case tu murah, tapi shipping ke Malaysia mahal sebab dia tak buat mass production. Dia buat pre-order, so siapa yang nak sahaja perlu order, lepas tu dia siapkanlah order tu and then dia ship ke sini. Okay. Contoh macam N-Case lah. N-Case M1. Okay. Ini case yang boleh kata NR200 tiru. Sebab dia punya physical layout lebih kurang. Tapi dia lebih bangsawan lah case ni. Tengoklah harga dia pun. $210. Tak termasuk shipping lagi. Okay. So case ni dia kena order dekat website dia sahaja. So bila kita dah calculate shipping apa semua ke Malaysia, baru tahulah berapa harga dia. Satu lagi form DT1 lah. Sekejap, ada komen lagi tak? Ada tulis dust filter tadi, tak perasan lah. Sekejap. Case N. Dust filter ada tadi? Oh, kau cakap kena 200 tadi ke? Ada kan? Okay, tak perasan. Sorry, tak perasan kot. Okay, ni form DT1. Oh, dia tak bagi order langsung dah. So, dia tak dia dah sold out lah, dia tak buka order, so tak boleh. Okay, kejap. HD 3.5 boleh pasang dekat panel depan? Tak boleh. NR200 3.5 sama ada kita pasang dekat PSU punya cage ataupun dekat bracket ataupun dekat bawah. Okay, maknanya kalau kita ada graphic card tu, satu fan, satu hard disk lah. Okay. Melainkan korang nak mod sendiri.
Maknanya macam kalau out of the box, maknanya menggunakan tempat yang ada dengan skru yang ada, itu je lah tempat yang ada. Tapi kalau korang ada kabel tie yang besar, ada acrylic tape ke, ada double sided tape yang kuat ke apa ke, korang nak tampal kat mana tu suka hati lah. Tapi memang tak adalah dekat bahagian depan tu, depan tak muat. Depan front panel tu, belakang front panel tu hanya muat 2.5 sahaja. 3.5 dia tebal sangat terlepas. Ada kes lain yang sama macam H1, mahal sangat H1, footprint yang kecil. SSUPD lah. Okey, dia macam ni. Kalau NZXT H1, maknanya kalau merujuk kepada kes yang vertikal. Okey, footprint dia jenis vertikal macam tu. Antara yang ada adalah SSUPD. Sekejap, kalau kat sini ada tak? Ni vertikal structure vertikal. Tengok sikit. Okey, ni antara yang ada. Tapi SSUPD tak masuk pula. Kenapa tak masuk Kalau tak ada langsung ITX, sekejap. Dia tak beritahu lah. Tapi tak apalah. Okay, jangan traditional A4, front place power supply, NAS, sub-region. Tak apalah, vertical je kalau kot. Okay. So, NZXT H1 dia mahal sebab dia dah include power supply dan AIO 14OMM. Okay, dia memang cantik lah. Tapi thermal dia ada isu juga sebenarnya sebab dia tak ada exhaust fan. Sebab tu kalau tengok kat Reddit, orang modify H1 ni dia letak exhaust fan dekat atas. Sama ada dia akan letak fan yang besar ataupun dia letak fan kecil-kecil ke apa ke untuk keluarkan angin panas tu ke atas. So selain tu, kalau yang vertical macam tu, kita ada Hamman Neptune. Ni pun ada kat Malaysia. Shopee berapa ringgit lah? Buka Shopee tengok sekejap. So case tu lebih kurang 200 lah Hamman Neptune ni. Okay. Katanya designer Malaysia tak ingat lah hari tu, tak follow up sangat. Tapi yalah, Hamman Neptune ni case yang berdiri macam tu. Lepas tu Aigo DLH21, lupa series dia apa. Yes, Aigo DLH21. Ni cantik sikit sebab dia ada stand, lepas tu dia RGB. Okay. Cuma ni kekurangan dia, dia punya graphic card slot kot. Dia tak boleh terlalu tebal graphic card dia. Okay. So ni antara yang affordable. Satu lagi yang bangsawan sikit, SSUPD lah. Okay, ni pun kecil juga sebenarnya. Okay, SSUPD ni jenis yang berdiri macam tu. Lepas tu grafik kat sebelah lah. So yang layout macam H1 ni antara yang ada lah, yang available kat Malaysia. So kita ada Hamman Neptune, kita ada Aigo DLH21 dan kita ada SSUPD ni. Kalau ada yang lain tu, minta tolong bagi tahulah. Siapa-siapa yang tahu pasal tu bagi tahulah sebab tak ingat semua kes. Kes lain, antara satu lagi cara ialah Cooler Master NR200 tu, dekat Shopee ada orang jual stand vertical dia. Sekejap nak tengok Shopee. Apa nak type? Sekejap Ni kita support sikit lah orang Malaysia kita yang buat. Ni. Tapi NR200 ni still besar lah sebenarnya. Okay. So ni orang Malaysia kita sendiri buat. Dia adalah grup ITX. Okay. Dia guna 3D printer, dia design fit supaya korang boleh dirikan NR200 tu dan ada fit macam ni. Okay, dia jadi macam tu lah. Dan fit tu dia design dengan logo Cooler Master siap. So kabel semua keluar kat bawah, bukan keluar kat atas. Okay, kabel semua keluar kat bawah ni. Okay, so dia kemas lah sikit. Dan memang korang menghadap front I/O. So nak cucuk, nak tekan power button, apa USB 3.0, apa semua memang ada kat depan tu lah. So kalau siapa yang pakai NR200 nak dirikan case, one of the alternative ialah boleh beli benda ni. Okay. Habis dah, tak ada soalan dah. Alright. Apa lagi ada kalau nak tanya? Kalau nak sembang ke apa ke? Kalau tak, kita stop lah. Nak tunjuk case ni je sebenarnya tadi. Ada tak komen apa-apa yang lain? Tak ada. Okey, tak ada komen dah kot. Letak bantal cushion bawahnya, kalau jatuh absorb shock. Yelah kot. Hai padu idola. Oh, Sifu O11. Dah dapat job ke pasang PC tadi tu? Kau dapat kan? Putra Height Nanti kalau balik Shah Alam, kita lepak nak? Sebab rumah saya kat Shah Alam tu, rumah parent, dekat Seksyen 26 Proton, dekat dengan Putra Height lah. So kalau memang duduk Putra Height, kita boleh lepak. On. Kalau on, komen.
Thank you bang, kan nak convert ITX nanti. Okey, tak ada hal. Cuma bahaya sikit nak masuk ITX ni dia adalah rabbit hole Once dah masuk dia akan keep on going. Macam saya dah end game dah. Dulu saya pakai NA200, lepas tu saya tukar case. Lala saya patah balik kepada NA200 dan macam dah kenyang kot. Malas dah nak tukar case. So kita teruskan pakai NA200 ni lah. Okay. Tapi ada je case lain dalam store tu. Review sikit IKEA Marcus. Macam tu je lah kot. Okay. Dia selesa lah, Mesh kat belakang ni breathable. Okay. So tak panas sangat. Tadi dah cakap dah ada flash yang apa tu? DLH21. Cuma dia bising sikit. Dia bising sikit lah. Tapi bising ni macam tak ketat je. Kena ketatkan balik ni. Ada satu part yang longgar. Okay. IKEA Marcus so far best lah. Selesa. Cuma kalau tinggi sikit lagi sedap kot. Sebab kepala dia akan ngam-ngam kat sini. Ni sebab rendah sikit so dia jadi macam ni lah. Tapi kadang-kadang kalau contohnya tengah main game ke apa ke, lepas tu anak datang nak manja-manja kan. So rapat sikit, katakan tengah main game kan. Sandar. Biar dia tidur kat sini main lah game. Macam tu lah. Puas hati jugalah. Kursi ni mahal kan, 500 kursi ni. Tapi at least tak semahal gaming chair lah. Tak minat pun gaming chair sebenarnya, lagi suka office chair. Sebab untuk lumbar support dia better untuk belakang ni. Apa lagi? IKEA memang tak dekat Ipoh. Kalau Ipoh ke Penang jauh ke dekat? Ke KL dekat lagi? Rasa macam turun KL dekat lagi kot. Cuma Marcus tak tahu dia boleh ship ke tak. Tapi rasa stok dah tak ada lama dah. IKEA dia habis stok hari tu, Linmon dia habis stok. Marcus pun dia habis stok. Banyak agak case pula, barang dia habis stok. Okay. So ni settle. Ni pun tengah fikir ni, sebab wife dah masuk office ni nak buat apa dengan PC ni? Nak jual ke, nak simpan ke? Simpan lah kot. Sebab harga PC pun sekarang makin mengarut dia ni. Penang dekat lagi kot, Batu Kawan tu, Asal Batu Kawan kot, dekat lagi rasanya. Okay. Settle. Ada pergi yang korang nak tanya ke? Kursi ni ke apa ke? Kursi dah tanya dah tadi kan? Apa lagi yang boleh racun tag tadi, case N tadi dah. Nak casing apa? Kau dah jual PC casing banyak? Okay. Alalang kepada orang yang baru nak berkenalan dengan ITX So if you go to YouTube, antara yang best adalah Optimum Tech. Okay. So Optimum Tech ni antara YouTuber yang power dalam ITX ni. Korang boleh tengok lah kalau scroll kat sini pun. Dia ada review case-case macam ni lah, NA200P Max, SSUPD, lepas tu ni case apa ni ni Form DT1. Ni case apa ni tak ingat lah case apa. Okay, tapi dia banyak lah buat review case kecil-kecil. Kemudian Hardware Canucks pun okey juga. Okay. Dimitri ni cakap mas style lah. Okay, dia ada logat dia kan. And then Gear Seekers. Okay, dia pun okey juga Gear Seekers ni. Cuma dia banyak sikit case di review. Dia bukan ITX semata-mata lah. Okay. So Q50 ni dah ada, Fantex P200, Razer Tomahawk. Adalah dia review juga case ITX. Siapa lagi Siapa lagi ITX ni? Untuk Malaysia rasa tak banyak lah. Untuk Malaysia pula. Untuk setakat ni tu je lah kot. Kalau kat Malaysia, siapa lah kalau kat Malaysia? Saya on the way lah sebab kena tengah tunggu ITX punya bill baru nak masuk YouTube. Tapi setakat ni ada TechWave Fusion je lah. Okay, kejap. Kalau setakat ni yang ada cuma TechWave Fusion sahaja. Itu pun tak berapa nak ITX lah. Ni. Okay. Video 2 ni. Tunggulah nanti bila ada ITX punya project boleh masuk dalam YouTube. JZ2 Sen. Dia tak adalah cerita sangat pasal ITX. Tak sangat.
Dia famous, JZ210, Linus dia famous, but for ITX not really lah, tak berapa. Dia lebih wide. Oh ya, yeah, kita ada Gold Fries. Tapi Gold Fries, yelah Gold Fries, okay. Gold Fries. Kejap. This, okay. So dia pun dia juga buat review sikit-sikit pasal ITX. Okay, ni local lah. Okay, ni ada SSUPD. Lepas tu ada NR200. Ni ada case kecil ni, SGPC K40. Lepas tu kita ada ni apa ni, Thermaltake. Lupa nama model dia apa lah. Sekejap. Apa nama case dia ni? Case V1, Core V1. Yes, Core V1 ni ITX tapi dia besar. Tech Fusion. Okay, ni pun okay juga. Fractal Note 202. Okay. Ada lagi tak? GT-Lim dia ada buat ITX tak? GT-Lim. Sekejap. Allah, GT-Lim apa yang keluar ni? Sekejap. Sekejap. GT-Lim macam mana? Yang mana? O11 ATX CIO. Try sekejap. Ni. Ada pula GT-Lim. Okay, ni. Okay, so GT-Lim ni pun ada juga. Ni ada Geekcase G1. Okay, ada NR200 yang baru yang ada color-color pink, purple, orange apa semua. Lepas tu Ncase M1 pun dia ada video. SSUPD pun ada. Okay, so ni antara local punya YouTuber yang kita boleh support lah. Okay, untuk kita memperjuangkan lagi kita punya apa tu, local tech YouTuber. Okay, Machines and More best juga. Flex lagi mahal daripada SFX? Yes. Dia lagi mahal dan dia lagi susah nak cari. Sebab SFX kat kedai ada jual, tak ada hal. Flex not really. Gold Fries, welcome. Okay, promote sikit. Banyak cerita pasal NR200. Jap, tu soalan ke kenyataan? Machines and More ke maksudnya? Machines and More, jap. Machines and More ni yang mana? Machine and More ni yang mana? Kejap. 3 video je dia ada? Oh, banyak. Oh, dia ni, yes. Ni local Actually tak tahu dia local. Local ke dia ni? Anyone knows? Dia ni local ataupun bukan? Because I don't know. Pernah tengok cerita dia ni, video dia. Cuma tak tahu dia local atau tak. Height casing. Okay, Gold Fries. We are looking forward to it. Cuma itulah, Machine More ni, siapa tahu boleh tolong jawabkan lah. Okay. Lagi satu one more, if you want to jump down ataupun downsize to ITX, the issue is, tak adalah issue, kita kena consider compromise banyak benda. Lepas tu ada kemungkinan kita kena pakai slim fan instead of normal fan. Okay, kenyataan dah tahu dah masuk tadi baru nampak. Okay, kita kena pakai slim fan instead of normal fan. Contoh macam NR200 sekarang ni pun pakai 4 slim fan, 2 bawah, 2 atas, sebab normal fan tak muat. Okay, but still okay lah daripada tak ada fan langsung kan. Slim fan ni pula isu dia, kalau kita beli yang murah-murah, dia ada case blade langgar panel. Actually yang mahal pun ada isu juga, tapi murah macam ID Cooling tu lagi teruk lah. Okay. So kita beli yang mahal sikit macam Thermaltake, Noctua, tu okey. Lepas tu kalau korang perasan, orang yang pakai ITX ni memang dia akan pakai fan yang high quality sikit. Sebab pertama sekali bila kita beli case ITX, sangat jarang kita diberi fan sekali. Setakat ni tahu Cooler Master lah, sebab dia bagi 2 fan cycle flow. Tapi kebiasaannya memang jarang dia bagi fan. Dan disebabkan case tu kecil, kita nak fan yang very efficient dalam masa yang sama, tak bising. Maknanya dia boleh deliver large volume of air, tapi dia tak bising. So sebab tu orang yang pakai ITX ni dia akan pakai fan yang high performance sikit. Noctua, Be Quiet, Arctic. Okay, actually not really bangsawan lah. Dia macam ni Aiman. Macam mana nak cakap Contoh. Motherboard sekarang ni yang tengah pakai dekat dalam case NR200 ni adalah ASRock B560M ITI. Susah kita
Kita type. Okay, this one. Okay. Okay, motherboard ni harga dalam 420 masa beli, sekarang tak tahu. Okay, masa beli harga dalam RM420. Tapi biasanya yang bestnya dekat motherboard ITX ni, dia dah siap dengan Bluetooth dan Wi-Fi. Okay, so kat situ dah jimat sikit duit daripada kita nak beli PCI Wi-Fi dengan PCI Bluetooth lah ataupun USB ke, tak kisahlah kan. Kemudian dia punya mahal atau murah tu actually depends on kita. Kalau kita pakai ITX dekat case yang biasa-biasa yang boleh terima power supply ATX, normal configuration macam orang biasa, cuma dia punya motherboard je kecil, dan dia murah je sebenarnya. Motherboard lah nampak mahal sikit. Cuma bila kita dah mula ke arah case yang lawa-lawa, yang kecil tapi perform bagus ni, okay, first case tu dah mahal. Lepas tu biasanya case macam tu akan pakai SFX power supply, mahal lagi daripada ATX. Waktu tu mula kos dah meningkat lah. Tapi kita boleh je buat kos yang murah sebenarnya. Contoh, Silverstone SG13, case ITX yang rupa macam shoebox, harga dalam 160-170 je. Ya, SG13. Okay tu. Ni, murah je, 159 je ada ni. Okay. So, pilihan di tangan kita lah sebenarnya. Okay. Lagi satu, sekarang disebabkan dah ada TechWare Fusion, korang boleh downsize sistem tanpa perlu menukar motherboard kepada ITX. So kekal pakai micro ATX dan kekal pakai ATX power supply. Tapi korang punya PC tu dah jadi kecil compared to normal punya tower yang besar-besar punya case tu kan. Okay. So ya, dia memang terpulang kepada kita lah sebenarnya. Okay. Ada je case, macam case ATX pun ada je yang murah, ada yang mahal. Kalau korang dah pergi ke arah macam case Fractal Design Define R6 ke apa ke, dia dah jadi mahal. Apa lagi case ATX yang besar-besar mahal ni? Okay, Lianli yang besar-besar mahal juga. Macam Lancool ke Mesh ke apa mahal juga. So sama je sebenarnya, sistem mana-mana pun kita boleh pilih komponen yang mahal atau kita boleh beli komponen yang murah. Cuma ITX dia nampak mahal tu sebab macam orang kata dia kecil tapi dia mahal. Konsep dia macam laptop juga sebenarnya. Katakanlah kita buat PC gaming, kita beli laptop gaming 6,000. 6,000 tu kalau kita gunakan duit 6,000 untuk kita buat PC custom, lagi better. Yang 6,000 PC tu pula kalau kita cuba nak buat macam laptop tu akan mahal lah sebab dia kecil. Sama je macam ITX. Okay, sebab komponen dah dikecil-kecil kan. So motherboard dia tu akan gunakan parts yang bagus. Okay, sebab dia dah di-cram jadi kecil. Sama macam SFX power supply juga. Okay. Attic liquid freezer tu bagus tak? Attic punya AIO memang bagus. Isu dia punya tube yang keluar daripada water block dia tu kerah. Dia macam ni. Standard AIO, katakan macam NZXT bulat kan. AIO dia daripada sini korang dah boleh apa tu? Adjust macam tu kan. Attic cooler dia keluar tu terus kerah macam tu. Ya, attic freezer kan, Okey, ni problem dia. Ni. Dia keluar tu dia dia keras. So bila korang pakai dekat case ITX yang sempit, tube tu akan melanggar side panel. Okay, dia nak bend tu susah. Okay. Dan dia tak fleksibel macam normal AIO yang kita boleh adjust turun naik ataupun kiri kanan kan. Ya, dia terus tube tu keluar macam tu. So kita kena bend tube tu macam tu lah. Okay. So kalau bottom mount, maknanya ni isu dia. Bila kita pakai cooler macam ni dekat NR200 bottom mount, maknanya graphic card vertical. So ada kemungkinan tube tu akan langgar, dia akan tekan graphic card. Tapi benda ni perlukan confirmation. So siapa-siapa, mungkin boleh google lah dekat Reddit ke apa ke, siapa-siapa yang guna NR200 yang pakai cooler macam ni bottom mounted. Tengok ada isu tak tube tu berlanggar dengan graphic card tu. Sebab tube tu dia memang keras, dia ke depan terus. Okay. Lianli O11 Dynamic okey ke pakai Corsair RM650? Kalau Dynamic boleh. Dynamic Mini tak boleh.
Okay. Dynamic dia besar. Dia memang boleh masuk ATX power supply. Dynamic mini, no. Dynamic mini mesti SFX power supply sahaja. So RM650 tak lepas. Okay. Ni J, put ni isu dia, orang tukar ITX case macam spender sebab dia. Dia sikit-sikit masuk grup racun. Post tu, post ni. So orang yang tukar case tu, dia gelak je kat belakang tengok. Kan, dia dekat Mid Valley seorang-seorang tu gelak je tengok kita tukar case. So jahat sikit put ni. Okay, kita kena minta moderator Syuhir untuk menguatkuasakan akta haputan untuk dia ni. Bahaya dia ni kalau asyik meracun je. Syuhir kena buat rule, put tak boleh post mungkin lebih daripada 3 kali sehari. Macam tu. Komen pun tak boleh lebih 10 kali sehari ke. Kalau tak dia kena tendang keluar. Bahaya dia ni. Okay. Siapa-siapa nak masuk guru ITX, jaga-jaga dengan mamat nama put ni. Ni put ni. Ni this one, this guy. Gambar dia Korean, jangan percaya. Ni mamat mana ni kan. Ni. Mamat rempit mana, bahaya dia ni. Okay. Okay, Zuimi, Alalang tanya apa-apa kita sebelum kita habis? Sebab nampak macam berminat nak tukar ITX kan. So, kita guna peluang ni lah kalau nak bertanya-tanya apa-apa before kita habiskan kuis. Okay, anyone else nak tanya apa-apa? Selalu confused tu. Apa ya? Confuse yang mana ni? Konteks sikit. Oh, okay. Put ni memang bahaya sikit. Ya. Yeah. Dia selalu letak awet. Tapi sebenarnya dia jantan yang berbahaya. Jumpa dia, kalau ada benda jatuh jangan kutip. Masuk grup IBM baru 6 bulan, 3 kali dah tukar kes. I have been there. You are not alone. Okay, ramai. 6 bulan, 3 kali tukar kes tu, itu perkara biasa. Ada yang sebulan tukar beberapa kali. Okay, melampau sangat. Mungkin 2 kali aku tukar sebulan. Okay. Sebab apa tau? Sebab ITX punya case, dia tak mainstream macam case yang kita jumpa untuk micro ATX dengan ATX. Dia ada je design plate-plate dia. And then, ITX punya kepuasan adalah, case tu kecil. Tapi kepuasan dia adalah bila kita dapat cram everything dalam tu sampai dia nampak sendat. Itu yang best ITX tu. Dia tak ada, kita panggil dalam fotografi ni negative space. Sebagai contoh case biasa, imagine ni full tower case korang ada motherboard dekat sini. Okay, motherboard kat sini, power supply kat bawah, lepas tu fan kat depan. Okay. Sebelah sini kosong. Okay, sebelah sini kosong. Orang dalam group ITX, dia tak boleh. Dia nampak kosong tu dia trigger. Macam apa sah kosong sangat ni? Tak boleh. So, dia kalau boleh nak, mesti ada benda dalam tu yang mengisi kekosongan tu. So, case ITX, bila kecil-kecil, lebih senang nak dipadatkan. Okay? So, pandai-pandai lah nak padatkan dengan apa kan? Okay? Bang, ada channel YouTube? Ada. Sekejap. Kita reply terus kat situ Tapi channel saya baru nak berkembang bang. Tak famous lagi lah. Okay, sekejap. Bagus lah buat macam ni. Boleh terus tengok soalan, reply apa semua kan. Okay. Yang pelik rajin pula dalam tukar kes. Dia macam orang beli Gundam, orang beli model car apa semua. Always ada masa untuk tukar-tukar. Beli PC gaming. Main game best. Tapi sometimes the excitement of building that PC, lepas tu walaupun dia stress sebab kita macam ITX kan kecil kan, macam nak sorok mana kabel ni, bila dah sorok, berjaya manage, bila pasang nampak kemas tu kan, dia akan rasa macam satu kepuasan yang nyata lah. Okay? Macam manusia juga, tak boleh hati ni kosong, mesti ada kekosongan yang mengisi kekosongan. Lebih kurang. Tukar case, tukar barang is life, yes. ITX is love, ITX is life. Changing case is love, changing case is life. ITX ni dia sentiasa kena racun dengan semakin kecil. Dia akan rasa macam ada lagi kecil lagi ni, boleh lagi ni. Kecil lagi ni, boleh ni. Boleh lagi ni, boleh lagi. So, satu moto yang biasa budak-budak ITX pakai adalah beli dulu. Menyesal tu kemudian. Contohnya beli dulu tu apa tau?
beli case ni, tengok-tengok hardware tak muat. Katakanlah case tu dia bagi tahu graphic card memuat 300mm. Grafik card kita ngam-ngam 300mm. Rupanya ngam-ngam tak muat, kan. So dah beli dah ni, menyesal lah kejap. So ada dua pilihan. Jual case tu ataupun tukar grafik card tu dengan someone else yang pendek sikit. So depends lah, kita punya cinta tu lebih kepada case tersebut atau grafik card tu. Okay. Dulu zaman grafik card harga tengah normal, tukar-tukar grafik card ni macam benda biasa. Tapi sebab sekarang grafik card ni dah susah nak cari, mahal apa semua, so kadang-kadang terpaksalah korbankan case tu, jual balik, cari case yang sesuai. Okay. Sebab tu saya kurang tengok page put hari-hari nak tukar case baru. Ya ke? Tak tengok page tapi message ke kita tak tahu kan. Okay. Jangan tukar case, tukar GPU. Yes, tu satu lagi kadang. Nak sangat case ni, GPU ni penghalang. Outpost, want to trade. Siapa nak trade dengan GPU ni? Nak pendek sikit. Okay, dapat. Benda suka sama suka, tak ada hal. Okay. Lepas saya kaji NR200P pilihan terbaik untuk convert ATX build saya, just tukar mobile ATX je lah. No. You have to remember, NR200 kena pakai SFX power supply. So, kena tukar juga power supply tu jika anda masih menggunakan ATX. So, SFX Yeah. Geng ITX memang tak kisah pasal tem ke bang? Not really. Korang kena faham macam ni. Tak semestinya casing tu ITX temperature dia barai. Tak. Okay. In fact, case-case yang besar-besar ni pun, walaupun kadang-kadang korang nampak sampai fan 3 sini, 3 sebelah sini, 3 kat atas, 2 kat belakang, just because case tu banyak fan pun, tak semestinya cooling dia better. In fact, kalau korang tengok dekat YouTube pun, Gamer Nexus Gamer Nexus, dia kadang-kadang dia buat review pasal case, dia akan tunjuk beberapa case yang airflow dia bagus tapi useless. Sebab fan tu macam tak memberi benefit apa-apa. Apa contohnya kejap. Ada tak? Dia pernah di review dulu, tak ingat case apa kejap. Ni cheaper Cypher ni dia okey lah, maknanya dia ada case yang di review hari tu teruk. Kejap. Mana. Alah, malas pula nak cari. Tapi adalah. Okay, ada case yang di review. Dia bagi tahulah fan banyak. Tapi, macam ni contohnya. The fans do nothing. Ni case MSI dia bantai. Apa lagi? Worst part PC of the year. Ada juga ada bantai case. Ada beberapa. Okay. So, just because case tu makin besar, tak bermaksud airflow dia bagus. Okay. Cuma yes, disebabkan kita pakai high-end component, kita letakkan dalam case yang kecil, of course dia punya panas tu akan lebih ketara lah sebab benda kecil, betul panas kan. So sebab tu orang yang pakai ATX ni biasanya fan diorang tu high performance. Diorang tak pakai fan biasa-biasa yang Molex besar macam tu. Dia akan pakai fan yang bagus lah. Fan yang bagus yang murah contohnya Atik. Okay? Atik P12 contohnya. Ni harga dalam RM40 macam tu. Sekejap. Ni, Atik macam ni. Dia tak ada RGB, tak ada apalah. Dia plain macam tu je. So, dia punya performance bagus untuk harga dia dan dia bagi 10 years warranty. Lama tu. Okay. Spender korek buat apa? Kes tukar hari-hari. Betul. Spender korek rabak. Pakai spender. Okay. So, siapa lagi tadi? Tadi siapa yang banyak tanya tadi pasal ITX tu? Sekejap. Yang Zul Hilmi ni, ada nak tanya lagi tak? Kalau tak, kita stop kat sini lah. Okay, lagi satu geng ITX ni, selain daripada fan yang high performance, of course kita terpaksa cari cara untuk rendahkan lagi temperature. Contohnya undervolt lah. Kita undervolt processor, kita undervolt graphic card. Okay.
Selain undervolt, apa lagi cara boleh buat? Dan kita kena make sure airflow kita tu betul. Actually bukan betul, efficient. Sebab kadang-kadang case yang keluar tu, dia bagi tahu this is how the airflow works. Tapi kadang-kadang bila kita try reverse ke apa ke, kita akan pakai airflow yang lain sikit. Sebab bila kita try airflow tu yang lebih memberikan temperature yang bagus untuk PC kita kan. Apa beza ITX dengan ATX? Nama dia form factor. Okay, tengok ni. Ni motherboard size, tengok ni. Okay. So basically inilah dia. Standard ATX yang kita pakai tu kat sebelah sana sekali. Mini ITX paling kecil sekali. Actually ada kecil lagi. Lupa nama dia apa. Tapi yang available kalau kita nak beli kat kedai ke apa ke, 3 size ni lah. ATX, Micro ATX, Mini ITX. So kalau tanya dari segi tu, size je lah sebenarnya beza dia. Okay. Recommend AIO untuk NR200 yang mount bawah. Kalau nak mount bawah, kalau boleh kena cari pump yang berada dekat radiator ataupun dekat tube. Antaranya Be Quiet Pure Loop. Be Quiet Pure Loop, apa lagi MSI Mac. Okay, sekejap. Okay. Silent loop ke pure loop Actually tak ingat lah yang mana. Silent loop kot. Dia ada cerita tak pump dekat mana? Sekejap Adjustable pump speed bukan. Apa lagi pump yang ada? Dia tak cerita pump kat mana. Okay, tapi tak apa. Kalau kita nak pakai AIO kat bawah, kita cari AIO yang pump dia bukan berada dekat water block. Kita cari pump yang berada dekat sama ada dekat tube ataupun dekat radiator. Okay, so antaranya Be Quiet. Tak ingat model mana, tapi silent loop ni rasanya ya juga. Kemudian kita ada MSI Mac 24OR kot. Kalau tak silap. Benda ni kena check balik lah. Mungkin salah tapi kena check balik. Okay. Dia ada cerita tak pump? Pump design. Okay, ni contohnya. The pump has been integrated into the radiator. Okay, so maknanya untuk MSI Mac ni, pump dia dekat radiator. So bila pump kat radiator, water block kat atas. So sekarang pump bukan berada di highest point. So okay, ni satu lagi model yang boleh consider lah untuk letak kat bawah. Nak tahu pump kat mana kena Google. Ni memang kena Google lah. Saya tengok NR200 boleh pakai ATX. Yes, NR200P boleh beli ATX bracket berasingan. Kena faham isu dia. First, benda tu kena beli asing. Okay. Yang kedua, disebabkan dia case ITX yang agak pendek, kita nak beli ATX power supply tu, kita kena make sure graphic card kita punya panjang tak konflik dengan power supply tu. Okay, imagine macam ni lah senang cerita. Ni graphic card kita, ni power supply ATX. Kalau SFX, dia memang dekat atas, tak ada isu. Okay. Tapi ATX, dia rapat. Sebab dia besar lagi. Okay. So, bila grafik card kita terlalu panjang, kemungkinan untuk grafik card tu konflik dengan power supply tu. Sama ada dilanggar body power supply ataupun dilanggar kabel yang keluar tu. Okay. So, kalau memang nak guna NR200P dengan ATX power supply, make sure grafik card tak ganggu power supply tu. Dia tak melanggar power supply tu lah. Ataupun paling senang cerita, beli SFX je lah senang cerita. Beli SFX power supply, letak dekat NR200, memang tak akan ganggu apa-apa. Memanglah kita kena manage kabel tu still lah, sebab kabel tu masih boleh berlanggar dengan graphic card. But at least tak sakit kepala sangat lah. Okay. Sekejap, AIO boleh tukar liquid dia ke atau kena beli baru? Ada model yang kita boleh refill. Ada model AIO yang kita boleh buka, ada tempat buka ada dan kita boleh refill. Cuma biasanya AIO, coolant dalam tu memang tahan lama. Ikut warranty dia. Kalau warranty dia 5 tahun, biasanya coolant tu boleh tahan 5 tahun macam tu lah. Okay. Jarang orang tukar coolant sebab biasanya sama ada AIO tu dah jual
ataupun dah rosak, dia beli baru. Okay, jarang berlaku. Sebab AIO ni dia tak macam custom cooling. Custom cooling tu kita nampak water level dekat reservoir tu. Dekat reservoir tangki air tu kita nampak kita punya coolant level. Ni tak nampak. Okay, nak tahu pump kat mana kena Google lah. Kena Google, kena baca spek dia. Pump kena tinggi? No. Pump kena rendah. Okay. Radiator. Radiator. Pump. Okay, radiator, pump. Tak ada contoh pula. Kalau korang ada botol air yang berisi air, jangan penuh jangan penuh. Dia berisi air. Dekat puncak air tu akan ada bubble tau. Akan ada ruang udara. Kalau korang terbalikkan air tu pun, air tu ikut terbalik dan bubble tu akan follow ke atas. Maknanya air bubble, ruang udara tu akan sentiasa berada di highest point. Tempat tertinggi. So bila kita ada AIO, kita ada radiator, kita ada water block, pump kat sini contohnya, pump kat sini. Kalau pump tu berada di kedudukan tertinggi, kena faham macam ni, coolant dia bukannya 100% dalam tu. Dia bukannya penuh, dia ada ruang udara sikit. Okay? So bila kita letak pump tu di kedudukan paling tinggi, air bubble akan trap dekat dalam pump. Menyebabkan pump tu bekerja macam kurang efisien sebab ada bubble. Okay? Dia kayuh penat-penat tapi rupanya air tak penuh. Okay? So kita make sure pump tidak berada di kedudukan tinggi. Biar radiator berada di kedudukan tertinggi supaya air bubble tu berada dekat radiator. Sama ada kita top mount atau kalau kita front mount, kita akan make sure pump tu bawah sikit daripada radiator. Kalau kita nak juga bottom mount, okay, kalau kita belum beli AIO yang pump dia bukan berada dekat sini. Beli yang pump dia berada sama dekat radiator atau dekat tube. Okay, supaya pump tu boleh tahan lama lah. 3400G rasanya B450 lepas. Cuba usah Aorus B450. Sekejap Nak berhenti ni banyak pula orang tanya. Ingat nak berhenti dah. Okey, sekejap. Tak apalah, sekejap lagi borang biar anak. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Aorus B450 ni CPU support, mana CPU support? Support list. Memory support list. Mana CPU support list tak ada? Oh ni, sorry, CPU support kat sini. 3400G. Okay. So, kalau pakai 3400G, antara motherboard yang ITX yang paling murah boleh consider Aorus 450. Okay, harga dia dalam 400 lebih kot. Sekejap. Mana? Dah tak ada kes tu. Ni Gaming Edge. Pun boleh jugalah, Gaming Edge boleh juga. Gaming Edge 400 lebih. Patutnya Aorus tu murah lagi. Kenapa tak jumpa kat Shopee ni tak tahu dah. Sekejap. Okey, 500 lah. Sorry, 500 lah harga dia. Okey. Ni 500. Bolehlah sama ada Aorus yang ni ataupun MSI Gaming Edge tadi. So kalau kita search je B450 ITX keluar apa Sekejap. Okay, Aorus. Lepas tu kita ada banyak Aorus je ni. Sekejap. Banyak Aorus je. Okay. MSI tadi pun adalah yang Gaming Edge tadi. MSI B450 ITX. Apa ni? Sekejap. Ni murah sikit lah Gaming Edge ni. Gaming Plus, sorry, bukan Gaming Edge, Gaming Plus. Okay, ni 500 lah senang cerita. Okay. Tak, MSI tu okey lah sebenarnya. MSI Mac tu, pump dia berada di radiator. So, bila pump dia kat radiator, maknanya pump dia kat bawah. Kita tak nak pump tu dekat atas. Boleh faham? Okay. Kita tak nak pump tu kat atas. Kita nak pump kat bawah. So, bila kita nak pump kat bawah, bila kita nak letak bawah, radiator tu, pump tu berada di bawah, okey lah. Kita tak nak pump dekat atas. Kena faham tu je. Pump, elakkan dia untuk berada di kedudukan yang tertinggi. Tu je kena faham Okey, so digalakkanlah
Khairusan ni digalakkan. Bukan nak kata tak boleh langsung pakai ATX, tapi kalau kita pakai juga ATX, dia akan melimitkan option kita. Takut nanti kalau dah terbeli ATX, tengok-tengok tak fit sebab grafik card panjang sangat contohnya. Okay? Grafik card tak semestinya langgar body power supply. Kadang-kadang kabel yang keluar tu, okay? Kabel yang keluar tu dia akan boleh kena grafik card lah. Okay? Syuhir reply kat siapa Syuhir? Rokok. Sekejap. Okey, bagus Syuhir tolong jawabkan. ASRock banyak, yes. ASRock banyak ITX yang murah-murah. Betul. Cuma sekarang untuk Intel, yes. Sebab Intel, ASRock punya H510 tu kira murah lah. 400, ada kedai jual 300 lebih je kadang-kadang. Okay. Tu kalau Intel lah. Ni 400, ni ada 380. Okey. 400 lah ringkasnya. Letakkan harga tu dekat 400 lah. Kalau sekejap. Yang tadi AMD tadi patutnya ada fatality tau. Sekejap. ASRock fatality dah tak ada stok kot. Kalau tak dulu ada je. Fatality ITX sekejap. Tak ada dah. Ni apa benda ni? Tak ada tau. Tak ada dah. Biostar murah, yes. Biostar murah. Tapi itulah dah cerita tadi awal-awal. Biostar ni dia murah ada reason. Ada reason sebab first, dia tak include Wi-Fi card. Yang kedua, sebab orang memang skeptik sikit dengan Biostar ni. Contoh macam baru-baru ni pun keluar review Biostar RX 6600, cooler performance dia tak bagus. Okay. So, tapi Biostar okey je, brandnya okey. Dulu dia famous Biostar ni. Zaman DDR2 dengan early DDR3 dia masih famous. Cuma sekarang dia dah tenggelam sikit. Sama macam Colorful. Colorful pun famous je sebenarnya. Gainward famous, Palit famous. Sekarang dia kurang famous, cuma dia naik balik sebab lepas RTX 3000 series ni banyak stok kurang, supplier dengan distributor banyak bawa masuk brand-brand yang dah lama tak kedengaran ni. Okay. Yes, B450 banyak dah end of life. EOL ni maksudnya end of life End of life. Okay, macam nak sebut nama ni, IK Band. SFX famous? SFX adalah brand yang juga famous, cuma sekarang tak berapa famous. Okay. Sekarang dia famous dekat AMD punya graphic card. Kalau tak dulu dia famous je, graphic card apa sahaja pun, Nvidia dia famous. Waktu tu bukan AMD lah, ATI Radeon dia famous. Okay. IK Band nak tahu nak sebut macam mana. Nak cadangkan model untuk motherboard, kena tahu pakai prosesor apa dulu. Bukannya boleh main tiba-tiba nak cadangkan motherboard je. Okay. So Syuhir good reply, bagus. Okay. Macam mana nak search via Word? Sekejap, nak search apa yang via Word ni? Rokok Suria boleh explain sikit apa yang ditanya ni, tak faham sangat. Fadil, B550 yang mana yang support 3400G? Malah nak check sebenarnya ni. Ada tak kau tahu apa-apa yang model B550 yang out of the box support 3400G? Ke memang banyak aja sebenarnya? Dah tinggal AMD ni dah jadi lost sikit. Kalau tak dulu ambil tahulah, sekarang dah masuk Intel dah tak ambil tahu sangat. Okay, rasa tak ada apa dah ni kot. Okay, Zotac dual fan ni kejap, dia besar mana? Oh, panjang kat ni. Dia dual fan pun tapi panjang. Jangan cek pasal dengan ATX power supply lah, pakai SFX terus. Mana spek dia kejap? Spek. Panjang dia berapa? 268, tak digalakkan. Boleh lah tapi tak digalakkan. Pakai SFX je lah senang cerita. Melainkan pakai case Fusion mungkin boleh, ThinkPad Fusion. Sebab ThinkPad Fusion ATX dia tinggi sikit.
Okay, so mungkin boleh. Tapi kalau nak pakai 200, saya eloknya pakai SFX lah. SFX last Nvidia card 28, lamanya 285. Tahun bila GTX 285 ni? Sekejap. 2008. Ish, lamanya. Oh. Mungkin? Tak tahu lah kan. Tak nak main custom water cooling, tak ada rasa nak main lagi lah sebab nanti banyak duit kena keluar. Okey, alang-alang kita tengah sembang ni, sebelum kita stop nak tanya sikit lah. Not sure kalau sembang macam ni pernah dibuat dalam grup ni sebelum ni. Sebab biasanya kalau orang share benda-benda macam ni, game streaming kan, game live streaming, dia tunjuk dia main game lah. So, apa pendapat korang dengan sesi sembang macam ni? Okey ke ataupun tak payah? Just nak ambil tahu lah. Because saya jenis yang memang tak stream game. Saya nak main game pada masa saya main dan tak nak orang tengok saya main game. Saya nak main game kadang-kadang pakai seluar pendek ke apa, so orang tak payah tengok lah. Okay? Tapi itulah cadangan saya awal-awal hari tu live build. Kan? Tapi kadang-kadang bila PC tak ada, kita boleh buat sesi macam ni kan, sembang-sembang, okay, sambil tu sharing-sharing sikit ke apa ke. Okay. Sebab rasanya macam kalau ada orang buat macam ni pun, dia buat dekat YouTube. Maknanya bukan live session lah. Nak best buat lepas isyak. Sorry aja, tak berapa prefer sebab ada anak lah kot. Lepas isyak ni biasanya time dia orang nak ditidurkan. So kalau nak start lepas isyak, dia terlalu lambat. Mungkin pukul 11, pukul 12. Kalau weekend okey kot. Kalau weekend. Tapi biasanya time tu orang main game. Tapi sebenarnya kami melakukan PC tak ada nak build. Tak boleh nak tunjuk game management. So tak ada lah. Tunggu job baru masuk nanti. Tunggu Fadil sponsor. Fadil, mana sponsor PC satu? Untuk kita buat video build kat sini. Belum ada lagi tanyalah builder TV3 Nak build lepas tengah malam. Spesifik topik lagi best lebih terisi. Maybe nanti boleh cadangkan topik kot. Ada any specific topic in mind ke? Ada build PC. Dia macam ni, kalau build tu senang, pendek, boleh tunjuk cable management. Tapi kalau dah build tu pun 2 jam, ingat tak penat ke? Penat tau. Okay, penat nak build dan lepas tu sambil build tu kan interact dengan korang apa semua kan. Itulah 2 speaker. Ada plan nanti nak jemput someone else, collaborate lah, konon-konon collaborate lah kan dengan siapa-siapa untuk apa tu, join the discussion so that kita boleh lebih rancak lah. Cuma kebiasaannya orang lebih prefer main game. So sebab tu lah kot. Dan kadang-kadang orang lebih prefer tengok orang stream game. Sebab tu tak ramai orang buat macam ni kot. Maybe lah. Total cable manage semua 5 jam. 5 jam tu sekejap je. Ada yang lebih lama dari itu. Okay. Collaborate, Shuhei atau Put? Put bahaya. Korang imagine Put. Siapa yang kenal Put, okey. Yang tak kenal Put, oi, Put nak live lah. Dia tengok gambar Put semua kan. Ada muka Minah comel mana ni kan. Sekali bila keluar muka jantan. Tak payahlah Put tak payah, Put tak payah. Game apa abang main? Okey. Saya jenis yang tak follow mainstream sangat, iaitu saya jarang main, saya tak main e-competitive punya game. So sekarang ni saya tengah kejar backlog game-game yang saya tak pernah main lagi. So sekarang saya tengah main game Wolfenstein. Hari tu ada promo Wolfenstein ni dapat 4 ke 5 series dalam satu harga tu. So baru start main Wolfenstein New Order. Lupa nama dia apa. Itu pun kadang-kadang seminggu beberapa kali je dapat main. Sebab yelah bila ada anak ni susah sikit. Lepas tu kita ada kerja pagi, pukul 8 ada kelas. So tak berapa masa nak main tu dah penat lah. So biasanya tak main game sangat lah. Sebab tu buat live sekarang. Sebab lepas ni budak dah balik dan tak ada chance dah nak bersembang-sembang macam ni. Nanti buat cara sync RGB Mombo dengan fan, perlu nak pasang kabel dia. Yes, ARGB adalah antara kaedah,
nak pasang tu memang leceh sikit. Okay, sebab kadang-kadang dia tak sync, kadang-kadang dia sync tapi tak semua sync. Prefer setup minimal atau LGBT light? Saya jenis yang minimal. Kalau tengok case ni pun sekarang, yang berwarna hanyalah RAM dengan apa tu, GPU je. Tu faham? So itu RGB daripada GPU, dan itu satu lagi RGB daripada RAM. That's it. So tak main sangatlah tom yum ni. Tak berapa minat. Okay, suka hatilah nak main tom yum, main lah kan, tak kisah pun. Okay, right. Allah, jatuh pula. Okay, GPU apa tu? Asus TUF 3080 Ti. Tadi tu case NR200 lah. Sebab dekat driver tak detect, kena push button dekat case. Driver tak detect. Driver tak detect ARGB punya barang ni. Driver dia detect hardware yang besar-besar je. ARGB punya device tak. Software lah sebenarnya kot. Software tak detect. Dia ada satu isu lagi. Software tu sendiri memang bagi. Contohnya Astrock Polychrome. Masalah dengan Astrock Polychrome ni, masa time dia detect, dia okey. Time dia tak detect, memang menyakitkan hati lah. So sekarang ni memang dah malas nak ambil tahu dah pasal Astrock Polychrome ni. Terus uninstall, biar je RAM tu nak keluar color apa, biar je GPU tu nak keluar color apa, lantak korang. Tak nak ambil tahu dah. Okay. Itu pun sebenarnya hari tu ingat nak trade dengan siapa-siapa, nak ambil RAM yang tak ada color, tak ada lampu. Tapi malas. So biar je lah, dalam tu tak apalah, bukan nampak sangat pun dia punya color-color tu. Lagi satu, pasal push button dekat case tu, kena faham satu lagi tak semua fan ataupun device yang RGB ada ruang untuk cucuk reset button tu. Ada yang pakai controller dia, ada yang dia memang keluar tu ARGB punya kabel, so kena cucuk dekat motherboard. Okay. So tak semualah ARGB device ni kita boleh pakai reset button. Okay. Yang boleh pakai reset button tu okey lah, macam case Montec, iGo, Techwear, itu okey. Okey, macam ni. Rahman bila kita tukar motherboard, seeloknya reformat. Sebab kita tak nak driver tu konflik. Itu seeloknya, kena faham dulu seeloknya reformat. Tapi disebabkan sekarang Windows 10 ni dia agak efisien, sebab dia boleh detect driver dan dia install sendiri driver apa semua. So saya punya cara lebih kurang macam ni lah. Kalau saya tukar motherboard, especially daripada Intel pergi AMD atau AMD pergi Intel, maknanya totally different platform, nanti itu memang saya akan format. Okay. Tapi kalau saya tukar Intel sesama Intel, AMD sesama AMD, saya akan pakai dulu PC tu macam biasa, tengok ada isu tak. Kalau ada isu contohnya macam tak smooth macam sebelum ni, asyik-asyik blue screen ke apa ke, before saya format, saya akan pakai CCleaner dulu. CCleaner ke ataupun apa-apa software ataupun apa-apa caralah untuk kita cari balik driver-driver lama dan kita keluarkan driver tu, remove driver tu completely. Tapi kalau tak nak pening kepala, format lah. Pening kepala pun format juga. Format pun pening kepala juga kan, sebab nak kena install balik everything. So depends lah kepada kerajinan. Seeloknya format, tapi kalau tak nak format, pakai dulu. Kalau ada isu baru format. Ataupun bukan format, reset PC pun boleh juga, reset. Sebab sekarang Windows kita boleh reset. Okay, so instead of format kita boleh reset lah. Bang, nanti buat satu sesi live kat studio. Okay Cun, InsyaAllah nanti boleh. Logitech 304 ke? Yap. Nampak? Dia tak fokus pula. Okay, 304. Ada dua ni. Satu PC yang putih kat sana pun pakai 304 juga. ARGB controller apa yang paling okey, tak ada bug yang pelik? Tak tahu nak jawab. Sebab tak merasa semua benda-benda ARGB lagi. Hari tu pernah pakai Thermaltake, issue. Thermaltake punya controller tu, asyik tak detect fan sahaja. Okay.
Lepas tu bila pakai ARGB controller macam iGo pun pernah ada isu. Apa lagi pernah pakai? Unifan dia tak ada isu, tapi kadang-kadang berlaku di mana kita katakan kita daisy chain 3 fan. Satu fan tu tiba-tiba dia tak follow color lain. So kadang-kadang kita kena kita kena readjust balik connection dia, buka pasang balik ke apa ke. Okay. So sorry tak dapat nak jawab controller apa paling okey. So sebab tak tahu. Abang punya RK tu tak ada so far. Okey je ni. Main game pun pakai ni okey. Cuma main game tu tak main kompetitif kan, main seorang-seorang. So far tak ada isu lah. Okay. Connect tu bila charge je lah. Bila dah habis bateri kan, connect lah. Bila tak, pakai macam biasa je. Kiranya awal tu PNP je lah kan, SSD prod RAM semua tu kalau prod je bawa. Yes, basically transfer je everything ke dalam hardware baru, boot macam biasa. Okay. Bila dah boot macam biasa, then kalau ada isu baru kita format lah. HDD 3.5 boleh pasang dekat, kalau pasang kat PSU, cover dalam aturan dia boleh lepas ke kena dengan vertical. Macam nak cakap Bila GPU tu pasang vertical, okay, PSU boleh pasang dua orientation. Satu dia sandar dekat panel lagi satu lagi dia sandar dekat front panel. Kalau dia sandar kat front panel, rasa boleh kot. Dia kena tengok ketebalan grafik. Tak boleh juga ni, tak boleh. Okey, macam ni. Kalau vertical graphic card, PSU belakang graphic card tu nak pakai hard disk memang tak lepas. 3.5 memang tak lepas. Tapi kalau hard disk letak PSU cache letak depan pula, ada hard disk, kena make sure graphic card tu tak panjang mana, supaya dia tak langgar hard disk tu lah. Okay. So memang kalau kita nak pakai vertical graphic card akan sedikit isu bila kita nak pakai 3.5 hard disk. Pakai Bluetooth ke keyboard tu, Bluetooth bukannya bukannya dongle, Bluetooth yang kita kena connect dengan PC lah. Kena tekan button ni, lepas tu detect Bluetooth macam tu. So kadang-kadang memang ada isu sikit kadang-kadang. Okay. Okay, last ni, lepas tu dah nak kena ambil anak ni 5.5 dah. Okay bang, keyboard 60% baloi tak? Not sure how to answer that. It depends on you. Kalau korang jenis yang tak suka nak kena tekan FN ni, tak baloi. Tapi kalau korang nak sistem yang minimalist, lepas tu kemas, 60% cantik lah, dia kecil. Okay. Short review pasal Marcus, best. Tu je lah short review yang boleh diberikan. Alright, so thank you guys. Terpaksa belah kejap. Pernah jadi isu tak tekan A sekali tapi muncul banyak kali? Yes, pernah. Okay, kadang-kadang sebab tak tahulah sebab apa. Tapi lepas tu, kalau macam keyboard ni, bila dia start isu, kebiasaannya sebab bateri dah low. Lepas charge dia okey. Okay, keyboard lain tak pernah try, so tak tahulah. Okay guys, thank you so much for joining this live session. Kena gerak dulu, ambil anak. Okay, so insyaAllah bila ada free lagi kita boleh bersembang lagi lah macam ni. Okay, so please keep supporting my YouTube channel. Nanti saya akan share lah. Okay, dan insyaAllah nanti kalau ada next build saya akan buat lagi lah build. Dan kalau masa itu membenarkan saya akan tunjuk cable management sekali. Okay, so until next time, take care and bye-bye.